Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, so pada kelas yang lalu kita telah pun melihat secara berkenaan dengan keselamatan peralatan elektrik, di mana kita telah pun membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis palam yang ada. Kemudian kita telah pun melihat secara kasar berkenaan dengan sistem pendawaian di rumah. Okey, dan kita ada ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada setiap peralatan elektrik, contohnya dengan adanya wayar bumi dan juga fuse. Okey. So ini adalah contoh-contoh keselamatan yang ada dalam peralatan elektrik yang kita telah pun belajar pada kelas yang lalu. So pada hari ini kita akan masuk kepada pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey. So biasalah, okey, bila kamu pergi ke kedai dan sebagainya, ataupun bila kamu follow ayah atau mak kamu pergi ke kedai nak beli mentol baru. Okey, dekat kotak mentol tu dia mesti akan ada pelbagai pilihan, okey, sama ada bentuk filament ke, okey, berbentuk LED ke, okey. Dan dalam kotak tu juga, dekat atas kotak tu juga ada disertakan info berkenaan dengan kuasanya ataupun wattnya. Okey, berapakah watt yang dibekalkan ataupun yang diperlukan oleh mentol tersebut untuk menyala dan sebagainya. Okey. So hari ini kita tengok kepada kecekapan tenaga. Okey. So apakah itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input. Okey. So kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Okey. So ingat, kita ni contoh nak menyalakan sebiji mentol, kita perlukan tenaga elektrik ataupun tenaga input, okay, untuk dijadikan sebagai tenaga cahaya, iaitu tenaga output. Tetapi dalam penggunaan peralatan elektrik, kadang-kala tenaga input iaitu tenaga elektrik yang diterima oleh sesuatu alatan elektrik tidak semuanya akan ditukarkan kepada tenaga yang kita perlukan. Contoh kalau macam mentol, kita perlukan tenaga cahaya. Okey, tetapi daripada tenaga elektrik iaitu tenaga input kepada tenaga cahaya yang ini tenaga output, kadang-kadang tidak semuanya digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okey. So ada juga tenaga elektrik yang akan dibuang, yang akan tersia menjadi tenaga haba. Okey. So sebab tu kalau kamu pegang mentol yang dah lama menyala, kamu akan rasa panasnya. Sebab apa? Sebab ada dua tenaga yang dihasilkan, iaitu tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Tenaga cahaya ialah tenaga output yang berfaedah yang kita hendakkan daripada mentol tersebut. Manakala tenaga haba ialah tenaga output yang disiakan. Okey. So kecekapan tenaga ini bererti berapa banyak, okey, berapa peratus tenaga input, iaitu tenaga elektrik yang dapat diubah kepada bentuk tenaga output, iaitu tenaga cahaya dalam konteks mentol lah, okey, yang berfaedah. Okey, di mana kita nak mengiranya, kita ada rumus iaitu kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan kali dengan 100. So output bahagi dengan input kali dengan 100%. So dapatlah peratus kecekapan tenaga bagi sesuatu alatan elektrik. Okey, contoh kasih dia bagi satu solution. Alright. So 100 joule. Okey, 100 joule tenaga input. Okey, tenaga elektrik input dibekalkan kepada mentol ini dan didapati daripada 100 joule itu, okey, hanya 8 joule sahaja tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Okey, so daripada 100 joule hanya 8 joule sahaja tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Baki 92 joule tenaga output ini dibazirkan ataupun tidak berfaedah dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. So berarti kat sini kecekapan tenaga ialah tenaga output yang berfaedah, yang ini 8 joule bahagi dengan jumlah tenaga input yang dibekalkan, yang ini 100 joule kali dengan 100%. Kecekapan bagi mentol ini, kecekapan tenaga bagi mentol ini hanya 8% sahaja. So dia tidak begitu cekap. Okay, so banyak berlakunya pembaziran. Alright. So seterusnya, untuk mengelakkan pembaziran seperti itu, maka kita ada pelbagai jenis, contohnya mentol. Okay, ada banyak jenis penciptaan alatan elektrik yang boleh meningkatkan kecekapan tenaga. Okay, so dalam konteks mentol, dalam teknologi alat pencahayaan elektrik, okay, so kita ada beberapa jenis mentol, okay, ataupun lampu yang boleh kita pilih. Ni kedai-kedai. Yang pertama ialah lampu berfilament.
Yang kedua ialah lampu jimat tenaga ataupun CFL. Okey. Saya rasa ramai di rumah menggunakan CFL, iaitu Compact Fluorescent Lamp. Okey. Yang ketiga ialah lampu LED. Okey. So lampu filament ni selalunya lampu yang warna oranye tu. Okey, di mana lampu ini memang dah lama digunakan. Okey, pada dulu lagi sampai sekarang masih lagi ada yang menggunakan lampu filament. So tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya hanya 10% sahaja. Berarti kecekapan tenaga bagi lampu berfilament adalah rendah. Okey. Seterusnya kalau kita lihat kepada CFL, iaitu lampu jimat tenaga, yang saya pasti dan saya yakin ramai ataupun banyaknya lampu ini diguna pakai di rumah-rumah anda semua. Okey. So lampu jimat tenaga ataupun compact fluorescent lamp ini dia memberikan kecekapan tenaga sebanyak 50% lebih baik daripada lampu filament. Okey. Dan yang terakhir ialah lampu LED, di mana tenaga elektrik yang maksimum yang dapat ditukarkan kepada tenaga cahaya ialah 90%. Berarti lampu LED ni lebih cekap daripada lampu CFL dan juga lampu filament. Okey. So antara tiga-tiga ini yang akan memberikan kualiti yang baik, dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik kita ialah lampu LED. Cuma dari segi harga, lampu LED ni mahal. Okey, ini adalah pertengahan, ini lebih murah. Okay. So, sebab itulah kenapa ramai rumah yang ingin mengamalkan penjimatan elektrik, dia lebih prefer kepada CFL sebab dia boleh membuat kecekapan tenaga 50% dan dia juga harga tidak begitu mahal jika dibandingkan dengan LED. Okey. So ini ialah berkenaan dengan kecekapan tenaga. Okey. Dan saya rasa kamu pun pernah nampak simbol ini. Alright. Saya pasti kalau kat rumah kamu boleh check dekat peti ais, dekat aircon, apa lagi, dekat toaster ke, oven ke, maka mesti akan ada satu label ini. Ini panggil sebagai label cekap tenaga. Okay. So label cekap tenaga ini telah pun diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Okay. Tapi ini bukan limited kepada Malaysia, tapi ada juga di negara-negara lain pun menggunakan label cekap tenaga untuk memberi tahu ataupun memberi info kepada pengguna berkenaan dengan kecekapan alatan yang dibeli. Di mana kat sini ada 5 bintang. Okey. So setiap satu bintang ini dia akan memberikan rate yang baiklah. Lebih banyak bintang maknanya lebih cekaplah penggunaan tenaga bagi peralatan tersebut. So ini adalah perkadaran tenaga di mana 1 hingga 5 bintang. Okey. The more the better. Dan kita ada jenis peralatan, ada dia punya ni label dia. Okey, contoh ini ialah untuk penyaman udara, aircon. Mungkin dekat sini peti ais ke apa semua tu, so dia akan label dekat sini. Kemudian dekat sini ada perkadaran tenaga pada peralatan. Okey, so dekat sini akan ditulis perkadaran tenaga pada peralatan. Okey, berapa tenaga yang digunakan. Okey, dan juga informasi jenama dan juga model. Okey. Kemudian kita tengok kat sini pula penggunaan tenaga dalam kilowatt jam setahun. So dekat sini dia telah pun memberikan maklumat berapa kalau kita gunakan alatan ini dalam masa setahun, berapakah tenaga yang digunakan dalam unit kilowatt jam. Okey. Dan di sini juga diberikan maklumat penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dalam peratusan. So dia bagi sini comparison, produk ini menggunakan 51.55% kurang tenaga daripada produk biasa. So dia dapat sini maklumat. So lebih banyak bintang lebih bagus. Okey, dan juga dia ada sini menyatakan ujian piawai yang digunakan. Okey, so dia diuji mengikut MS, ISO, berapa-berapa semua ni. So inilah label cekap tenaga. So kat rumah kamu boleh cek dekat setiap peralatan elektrik di rumah kamu, contohnya aircon ataupun peti ais, yang latest mesti akan ada label cekap tenaga. So kamu boleh estimate berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan dalam masa setahun supaya kamu boleh mengamalkan penjimatan yang lebih efisien. Okey, dan penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik, kita dapat tentukan kuantitinya, dapat kita ukur kuantitinya dengan adanya kemudahan dipanggil sebagai meter elektrik. So kalau kamu ingat balik masa kita baca pendawaian elektrik, daripada luar sampailah ke dalam, di pertengahan itu kita akan jumpa satu meter elektrik. Okey, biasanya meter ni diletakkan di luar rumah kamu. Okey, daripada wayar utama masuk ke fuse sama ada 1 fasa ataupun 3 fasa, kemudian dia akan terus masuk ke meter sebelum ianya dimasukkan ataupun dialirkan ke dalam sistem pendawaian rumah kamu. So ini adalah alatan untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Dan selalunya bacaan meter ini akan diambil setiap
bulan. Okey, untuk menentukan kos penggunaan tenaga. So ada kat situ LED, kamu boleh nampak kat situ berapa banyak, okey, dan unit yang digunakan ialah kilowatt jam, kWj. Tapi kalau kat meter kamu nak kata kWh, kilowatt per hour. Okey, so kilowatt jam. So berapa banyak yang digunakan dalam masa 1 jam. So kita ada beberapa jenis rumus ataupun benda yang kamu kena tahulah. Pertama ialah tentang kuasa elektrik, P. Mana kuasa elektrik ialah kadar tenaga elektrik, okey, yang digunakan oleh suatu alat elektrik, di mana unit SI bagi kuasa ialah watt, W besar. Okey. So kuasa 1 watt bererti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. So kuasa elektrik sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan masa yang diambil, joule bahagi dengan saat. Alright. So kita juga ada rumus arus elektrik. Okey, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor, di mana unit SI bagi arus ialah ampere dan cas elektrik ialah coulomb, huruf C besar. Okey, arus elektrik dapat dirumuskan dengan rumus cas elektrik bahagi dengan masa yang diambil dalam saat. Okey, seterusnya kita ada voltan, yang ditakdirkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik melalui suatu konduktor, di mana unit SI bagi voltan ialah volt V besar dan dapat dikira dengan menggunakan rumus voltan sama dengan tenaga elektrik yang digunakan dalam joule bahagi dengan cas elektrik dalam coulomb, dapatlah voltan. Okey, so inilah rumus-rumus yang perlu kamu tahulah tentang kuasa elektrik, arus elektrik dan juga voltan. Dan kita juga ada satu lagi rumus dipanggil P sama dengan VI, iaitu power sama dengan voltan kali dengan arus. Okey, itu adalah rumus yang lainlah untuk mengira kuasa elektrik. Okey, kalau diberikan info tentang voltan dan juga arus, kita boleh kirakan kuasa dengan menggunakan rumus P sama dengan voltan darab dengan arus. Okey. So tengok kepada dua masalah ini untuk mengira jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Okey. So di sini dia ada bagi satu contoh cerik elektrik yang ditunjukkan, okey, mempunyai label tenaga ataupun kuasa banyak 2.2 tenaga 2.2 kilowatt dengan 240 volt. Okey, so dia menggunakan 240 volt voltan dan juga sebanyak 2.2 kilowatt kuasa. Okey. So hitungkan arus yang mengalir. So dia minta hitungkan arus yang mengalir. So kita boleh gunakan rumus P sama dengan VI, power sama dengan voltan kali dengan arus. So nak dapatkan arus, kita hanya tukar saja rumus, dapatlah I sama dengan P bahagi V, arus sama dengan kuasa bagi dengan voltan. So kita gantikan saja, dapatlah jawapan 9.17 ampere. So ini adalah contoh mengira masalah untuk mendapatkan jumlah arus, mendapatkan jumlah kuasa dan juga mendapatkan jumlah voltan. So selain pada rumus ini, yang kamu kena maklum, ada satu lagi rumus iaitu P sama dengan VI, kuasa sama dengan voltan darab dengan arus. Okey. Dan di sini bagi satu soalan. Okey, contohnya kat sini kita Malaysia arus ulang-alik mempunyai voltan sebanyak 240 volt yang dibekalkan di rumah. Okey, contoh di negara Thailand, voltan yang dibekalkan dalam arus ulang-alik di negara Thailand ialah sebanyak 120 volt. So, apakah yang akan berlaku jika jak tersebut digunakan di Thailand? So, jak ini dia memerlukan 240 volt, tapi di Thailand hanya ada 120 volt. So, kamu rasa apa yang akan berlaku? Okey, so jak ini tidak boleh digunakan. Okey, berarti tidak cukup voltan. Okey, untuk nak memanaskan air dalam jak tersebut. Berarti kalau kita cocok pun mungkin di sama dia tak boleh langsung berfungsi sebab tak cukup kuasa, ataupun dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk nak menjerang air menggunakan jak tersebut sebab voltanya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kehendak alatan elektrik ini yang memerlukan 240 volt. Okay, so kita kena nak beli tu kena sesuaikan dengan kadar voltan di negara tersebut. Sebab setiap negara tak sama dia punya jumlah voltan. Okay, so kena tahulah. Betul, jangan sebarang beli mentang-mentang murah dekat Thailand, beli bawa balik Malaysia memang bahaya. Sebab kalau Thailand punya alat elektrik mempunyai voltan yang rendah, okay, cocok pada Malaysia punya palam yang tinggi, voltannya 240 volt, confirm akan rosak, mungkin akan overcharge, akan terbakar, akan short circuit lah
peralatan tersebut sebab terlebih voltaj terlalu tinggi. Okey, jika digunakan kita punya ketailan, dia tak boleh fungsi sebab apa? Voltaj terlalu rendah, kuasa tak cukup, air lambat dipanaskan. Okey, so ini kena maklumlah. So jangan sembarangan beli sesuatu alatan, mentang-mentang murah di Thailand, kamu beli bawa balik Malaysia memang habis. Okey, so kena cek sentiasa label yang terdapat pada peralatan tersebut. Alright, so nak mengira kos penggunaan tenaga elektrik, nak mengira macam mana? Okay, so tadi kita kata untuk meter elektrik selalunya dia akan zahirkan dalam unit kilowatt jam, okay, kWj ataupun kWh, di mana penggunaan tenaga elektrik, pengukuran ataupun kuantiti tenaga elektrik yang digunakan sama dengan kuasa dalam bentuk kilowatt kali dengan masa dalam jam. Okay, so ini telah pun dibekalkan kepada kamu melalui meter elektrik tersebut. So bagaimana kita nak mengira bil elektrik? Okay, jadi isu kan ada apa masa yang hari tu ada isu orang kata bil TMB mahal lah apa semua tu. So bagaimana kita sebagai pengguna untuk menjadi pengguna yang bijak untuk kita mengukur, okay, jumlah bil elektrik kita ni supaya tak ditipu oleh pihak berkenaan. Sangat mudah. Okay, sekarang ni di Malaysia kita menggunakan pakai TMB. TMB merupakan syarikat utama atau syarikat tunggal yang membekalkan tenaga elektrik kepada kita. Okay, so di sini saya tunjukkan pada kamu, first kali before kamu nak ukur nak kira bil kamu kena tahu tentang kadar tarif yang digunakan oleh TMB untuk mengira bil elektrik kamu. Okay, so ini adalah tarif semasa yang digunakan pakai sejak tahun 2018. Okay, so dari sini lah ada tarif domestic tarif, iaitu untuk kegunaan rumah kamu. Di sini dia katakan untuk 200 kilowatt jam yang pertama harganya 21.8 sen. Okey, untuk 100 kilowatt yang seterusnya harganya 33.4 sen. Okey, untuk 300 kilowatt jam yang seterusnya 51.6 sen. Okey, so bagaimana kita nak kira? Sangat-sangat mudah. So kita dah ada kita punya paksi kita ada kita punya kadar tarif. So kamu pergi cek balik bil elektrik rumah kamu, okay, dapatkan bil elektrik rumah kamu, cuba cari kat situ ruangan bacaan meter semasa dan juga bacaan meter terakhir. Okey, seperti ni. So kamu akan cari kat situ, kat bil tu, kat bahagian bawah tu, okay, ada bacaan meter semasa. Contoh bacaan meter semasa, okay, dan juga bacaan meter terakhir. Okay, kamu akan cari benda dulu. Okay, so kamu akan dapat contoh lah. Saya bagi contoh bacaan meter semasa ialah contoh, let's say kita ambil 5000 kilowatt H ataupun kilowatt jam. Okay, bacaan meter terakhir let's say kita ambil 3000 kilowatt jam. So bacaan meter terakhir ni merujuk kepada yang sebelumnya, bulan sebelumnya, yang the last one, okay, yang diambil pada bulan lepas. Okay, itu yang terakhir. Yang semasa ini yang kita gunakan untuk bil pada bulan tersebut. Alright, so first kali dapatkan beza antara dua, 5000 tolak 3000 sama dengan 2000 kilowatt jam. Okay, so berarti untuk penggunaan semasa bagi bulan tersebut kamu telah menggunakan 2000 kilowatt jam tenaga elektrik. So bagaimana kita nak kira? Alright, ni mungkin terlalu besar lah. Ni mungkin kat kilang, tapi tak apalah, kita contoh kat sini. Alright, tadi kita kata untuk tarifnya, kadar tarifnya dia kata kat sini untuk 200 kilowatt jam yang pertama 21.8 sen. So daripada 2000 ini kamu kena tolak 200 yang pertama. Okay, so daripada 2000 kilowatt jam, okay, first kamu tolak the first 200 kilowatt jam sama dengan apa? Kamu dikalikan dengan 0.218. Okay, sebab tadi kan 21.8 sen. So kalau kamu pada ringgit 0.218 sen. Okay, kemudian kita tengok balik daripada 2000 kita dah keluarkan 200 dan 100 yang seterusnya. Okay, the next 100 kalikan dengan 0.334 sen. Okay, so dah 200 ni dah tolak 2, tinggal baki 1800. 1800 tolak 100 dah tinggal baki 1700.
Okey, 1700 tolak dengan the next 300. Okey, the next 300 ni 0.516 sen. Okey, so 3456, 2000 tolak 6 dah tinggal 1400 baki. So 1400 baki, kita pergi the next 300 pula. So ini ikut takrif tadi. Okey, kalikan dengan 0.546. Okey, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 900 dikeluarkan daripada 2000. So tinggal 1100. Okey, nah baki 1100 itu, okey, 1100 kilowatt jam, okey, kalikan dengan 0.571. okey, sebab apa? Kat sini kita tengok pada takrif tadi. Okey, so untuk 200 yang pertama, okey, 200 yang pertama kalikan dengan 21.8 sen. okey, saya terus convert pada ringgit Malaysia 0.218. okey, kemudian untuk yang 100 yang seterusnya kalikan dengan 33.4 sen. So kita keluarkan 100 daripada baki penggunaan tadi, kalikan dengan 0.334. Okey, kemudian untuk 300 yang seterusnya pula kalikan dengan 51.6 sen. So 300 keluarkan daripada baki tadi, kalikan dengan 0.516. Kemudian baki lagi 300 kW daripada 2000 ni kita keluarkan, kalikan dengan 0.546 sen. Okey, so ada baki lagi daripada 2000, dah tolak semua ni 2133, tinggal ada baki 1100. So untuk baki 1100 kW jam tu dekat sini tak ada. So dekat sini untuk the next kilowatt jam. Okey, untuk kilowatt jam yang seterusnya, okey, kadarnya 57.10 sen. So kalikan 1100 kW jam kalikan dengan 0.571. Okey, so bila kamu kalikan ke semuanya ini, kamu akan dapatlah RM berapa jumlah bil yang diguna, bil elektrik kamu pada bulan semasa, pada bulan tersebut yang kamu kena bayar. Okey, so kalikanlah nanti. Tapi selalunya ini takkan berlaku lah. Selalu untuk penggunaan rumah, jarang saya tengok baki dia punya penggunaan semasa dia besar 2000 kW, tidak. Okey, mungkin selalunya dalam beratus-ratus saja. Okey, ini pun dah kilowatt jam. Okey, so selalunya kalau rasionalnya, kalau kamu cek pada bil rumah kamu, selalunya kalau kamu tolakkan bacaan meter semasa tolak dengan bacaan meter terakhir, dia selalunya bawah 1000 lah selalunya, bergantung kepada kadar penggunaan elektrik di rumah kamu. Okey, so inilah pendapatnya tentang bil elektrik. Saya cumanya hari tu kenapa kecoh, sebab masa tu TNB isytiharkan bil elektrik masa PKP dia tangguhkan, dia akan bawa carry forward pada bulan-bulan akan datang. Okey, kalau kau nak meringankan beban. Lepas tu bila dia start suruh bayar balik, kalau dah sampai ada 1000 lah apa je lah, sebab logik sebab dia dah kumpul pada penggunaan masa PKP. Okay, so orang yang tak faham dia akan bising. Okay, so kita mesti ada ilmu lah tentang bagaimana kita nak mengira bil elektrik kita menggunakan takrif semasa yang digunakan TNB. Okay, ini boleh kita download di portal website TNB lah. Tapi untuk yang latest punya PKP, dia kata ada diskaun. So TNB bagi diskaun, yang tu adalah cara yang kemudian lah. Berapa banyak persen dia akan bagi bergantung kepada pengumuman semasa TNB. Okay, so inilah cara bagaimana nak mengira bil elektrik kamu. So jangan lepas ni kamu bising-bising kenapa bil mahal. So kena faham dulu takrif, kenapa dia mahal dan bagaimana nak mengira bil tersebut. Okay, so last kali tentang kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okay, so dah tahu. Okay, kita ni banyak menggunakan tenaga elektrik. Okay, daripada komputer, TV, even charging handphone dan sebagainya. So kita memang bergantung kepada tenaga elektrik. Okay, so nak tak nak kita nak menjimatkan bil kita. Okay, kalau bil terlalu tinggi, kita kena fikir apakah cara, metod untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Sebab menggunakan tenaga elektrik secara berlebihan merupakan salah satu bentuk pencemaran alam. Okay, so nak menjimat kita ada banyak cara. Okey, yang telah pun dicadangkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Okey, di sini mereka mengatakan ST telah menyediakan perkhidmatan seperti e-kos untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. So apa tu e-kos? So, dalam buku teks kamu ada sini QR code, kamu scan, kamu boleh baca di rumah tentang kecekapan tenaga. Okey, dan satu lagi ialah tentang konsep bangunan hijau. Okey, di mana bangunan hijau ini merujuk kepada
bagaimana sesuatu bangunan ini dibina, okey, ataupun didesain untuk memastikan penggunaan persekitaran dapat digunakan secara optimum, lantas dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Ini sebagai bangunan hijau. Di mana kamu tengok dekat bandar-bandar memang banyak sekarang ni bangunan bercirikan bangunan hijau. Di mana antara ciri-ciri bangunan hijau, pertama, sistem pengudaraan yang cekap dapat mengurangkan penggunaan penhawa dingin. Kedua, reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Yang ketiga, pemasangan panel suria, solar panel sebagai sumber tenaga boleh baharu menggantikan sumber tenaga konvensional. Okay, so ini adalah antara ciri-ciri bangunan hijau lah yang kamu boleh research lagi dekat QR code ni, kamu boleh scan di rumah, boleh dapatkan maklumat lebih tentang konsep bangunan hijau. So banyak digunakan pakai di negara-negara seperti negara-negara yang maju dan juga di bandar-bandar sekarang. Okay, dia akan desainkan rumah tu, arkitek akan desain konsep bangunan rumah hijau ni untuk memaksimumkan pengaliran udara dan juga pencahayaan bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okay, so inilah antara tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan keelektrikan dan magnet. Okey, so tamat dah sudah bab ini. So akan datang nanti kita akan tengok tentang kerja dan juga tenaga. Alright. So selamat menelaah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.